warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang berusaha Tuan Aziz, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bertemu kembali untuk meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqhul Manhaji Mazhab Syafi'i dalam bab munakahat. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam bab yang berkaitan dengan talak. Berkaitan dengan talak ni banyak bahasan dia. Macam-macam hukum dia, berkaitan dia talak biasa ke, talak tebus talak ke. Dan insya-Allah pada pagi ini kita masuk tajuk yang berkaitan, iaitu talak yang dimiliki oleh suami. Memang talak tu suami punya, tapi ada kala dia isteri tu boleh dapat hak untuk talak tu. Walaupun asalnya talak itu adalah milik suami. Kita mengetahui bahawa talak pada asalnya adalah milik suami. Dalilnya firman Allah SWT, "Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah." Atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, memberikan maskan itu sepenuhnya. Jadi di sini yang memegang ikatan nikah tu suami. Kalau dia nak lepas pun dia boleh lepaskan. Dia ada kuasa dia. Walau bagaimanapun, isteri dia boleh mendapatkan hak talak dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu, isteri tu walaupun talak tu hak milik suami, ikatan dia tu, nikah tu pada suami, tetapi dalam situasi yang tertentu isteri boleh dapat hak dia. Iaitu pertama, jika dia dimudaratkan oleh suaminya. Suami mudarat dia macam-macam mudarat dah. Kalau mudarat secara fizikal pun ada, mudarat dari segi mental pun ada. Mudarat ni, sebab itu dalam apa? Dalam ta'liq kan, sekiranya memudaratkan fizikal dari segi menyakitinya dari segi fizikal atau mental, kan, itu dah ada dalam ta'liq biasa kita sebut. Kalau fizikal kita tahulah dia pukul dan sebagainya kan, boleh nampak. Dari segi mental ni kerana tekanan. Antara dari segi mental dia bagi nafkah pada keluarga, itu dari segi mental tu, tekanan dari segi mental kat tu kan. Nak raya-raya macam ni apa pun buat tak tahu kan, suami buat tak tahu je, isteri tanya macam mana baju raya nak apa semua kan, buat tak tahu. Itu dah isteri dah kena tekanan mental kat tu. Kedua, jika suami cuai atau tidak memenuhi sebahagian daripada hak-hak isteri. Jadi apa hak isteri? Hak isteri ialah mendapatkan nafkah daripada suami, mendapatkan tempat tinggal. Yang tu suami kena sediakan tu kan, mendapat hak perlindungan, penjagaan, kesihatan sebagainya, suami kena berikan pada isteri. Tapi kalau suami itu tak boleh nak berikan, maknanya dia suami itu suami yang cuai, tak boleh memenuhi sebahagian daripada hak-haknya. Bukan semua, sebahagian pun jadi. Kalau semua lagi teruk lah kan, sebahagian pun dah boleh tuntut. Kemudian hubungan antara mereka berdua tidak lagi dapat diperbaiki. Pada waktu ini qadhi boleh menjatuhkan talak dengan keinginan isteri. Pada waktu ni hakim dari kuasa, mengarahkan suami untuk jatuhkan talak, untuk lepaskan isteri dia balik. Sebab kadang-kadang ada yang tak nak kan. Banyak kes yang biasanya
dekat mahkamah biasanya inilah dia, kalau dua-dua pihak bersetuju dia selesai, boleh satu talak settle. Tapi bila salah satu pihak tak setuju, bila masuk ke mahkamah, isteri tuntut cerai, suami kata tak setuju, dia akan tangguh masuk kepada jawatan kuasa pendamai. Dia patah balik untuk lalui macam sesi kaunseling lah, ataupun dia cara dengan suami. Suami datang dengan wakil dia yang boleh memberi keterangan, yang isteri pun datang dengan bersama wakil dia yang boleh memberi keterangan. Ini peguam tak masuk, peguam duduk. Lepas tu perbincangan ni berlaku dan keputusan tu dibawa balik ke mahkamah. Kami makan masa lah kan, 2-3 minggu lah. Kemudian sekiranya tak boleh selesai juga waktu ni, hakam ni ada berapa orang daripada kalangan orang yang berlatar belakang ke agama, dia akan dilantik sebagai hakam untuk bersama-sama membuat keputusan dengan hakim untuk jatuhkan, dia bagikan pandangan dia hasil daripada siasatan laporan yang ada ni. Hakam ni akan berikan keterangan juga, itu barulah keputusan dibuat. Biasanya kalau masuk dah sampai hakam tu biasanya memang cerai lah. Memang cerai lah. Selepas itu kita bertanya, berapa kalikah suami berhak menjatuhkan talak ke atas isterinya kerana pada asalnya dia adalah pemilik hak tersebut. Suami boleh jatuhkan talak pada isteri berapa kali? 3. 2 yang boleh dirujuk, 1 tak boleh rujuk. Talak 1, talak 2 boleh lagi dirujuk. Masuk talak ketiga tak boleh dah. Kalau tak silap saya awal puasa itu kot. Sebelum puasa ada orang datang jumpa saya. Dia nak tanya macam mana, adakah apa yang dia cakap ni jadi ke tak. Dia kata apa, saya macam ada krisis sikit dengan isteri, kata kan. Lelah isteri saya macam perobok, suruh curaikan saya. Itu standard lah. Orang perempuan kalau krisis sikit dia minta cerai, tak nak minta lain kan. Patut dekat-dekat raya ni tu minta abang ramai kan, jangan minta cerai. Kan. So dia kata saya cakap jelas kat isteri saya, okey, aku ceraikan kau dengan talak 3. Saya dengar pun saya kata, kahwin berapa lama? Saya kata, saya baru kahwin 5 tahun. Kata saya kata, kalau pada saya jatuh dah ni. Sebab clear, awak cakap clear betul kan, tak ada apa-apa berlapik, tak ada berkiah pun. Apa-apa pun bukan keputusan saya, tolong pergi mahkamah, buat pengesahan lafaz talak kat mahkamah. Mudah kan. Takut kita dengar apa-apa. Allah, so tadi berapa kalikah suami berhak menjatuhkan talak ke isterinya kerana pada asalnya dia adalah pemilik talak tersebut. Allah telah menjawab soalan ini dengan menetapkan bilangan talak yang dimiliki oleh suami melalui firman-Nya dalam surah Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya ada 2. Sesudah itu bolehlah dia rujuk dan memegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan, iaitu menceraikannya dengan cara baik. Jadi di sini yang boleh dirujuk hanya 2. Dah masuk 3 tu tak ada dah. Assalamualaikum lah, tak ada dah. Kan? Tak ada dah. Nak juga dia kena ikut dah. Cara talak 3 tu, isteri tu, bekas isteri tu dia akan berkahwin dengan suami baru.
kan. Lepas tu dah kahwin tu, suami baru tu ceraikan dia, lepas tu barulah di bekas suami ni nak rujuk, nak nikah semula dengan dia. Banyak cerita dia kan. Jadi dua dua. Kalau orang ada yang baru kahwin tak sampai setahun dah habis dua tu. Tuan. Dah habis dua. Yang lepas saya tu 6 bulan kahwin dah habis dua. 6 bulan. 3 bulan jatuh satu, lepas 3 bulan jatuh kedua. Masuk 9 bulan habis kot. Wallahualam. Sampai saya nasihat dekat yang pengantin yang perempuan tu, saya kata baru 6 bulan dah 2 talak, saya rasa tak payah rujuk dah lah. Awak cari lelaki lain. So suami awak pun cari bini lain. Bukan saya nak ngapi, saya kata, tapi dah nampak kalau kau datang balik habis itu je talak. Baik kau belah. Kan? Wallahualam. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Okey. Jadi sesudah cerai 2 kali tadi, ya, jika diceraikan pula bagi kali ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, bagi suami tadilah, untuk dia rujuk. Tak boleh lagi dia dirujuk bila dah masuk talak tu ketiga. Sehinggalah dia berkahwin dengan suami yang baru. Sampailah perempuan tadi tu dia berkahwin dengan suami yang baru, dah bercerai dengan suami baru, kemudian berkahwin semula dengan bekas suami baru boleh. Tapi tak boleh lah pakat, kan? Yang istilah orang kita ni Cina buta tu kan, dia nakkan juga isteri dia, dia suruh kawan dia kahwin dengan isteri dia. Esok lepas kahwin, esok lusa kau ceraikan. Tak boleh lah, ya. Sebab itu ada larangannya. Nabi sebutkan dalam hadis yang maksud, Allah SWT melaknat orang yang mengupah dan terima upah untuk sah ni, muhallalah ni. Dia tukar terima upah dan dia mengupah, dua-dua ni kena laknat. Sebab dia nak bagi menghalalkan balik cara tu. Jadi ayat di atas, ayat tadi tu menerangkan suami berhak menceraikan isterinya sebanyak 3 kali. 2 daripadanya adalah talak raj'i, talak yang boleh dirujuk, ya. Daripada 3 tadi, 2 je yang boleh dirujuk. Dan yang ketiga ialah talak yang tak boleh dirujuk melainkan dengan syarat yang akan kita sebut nanti. Bawah ni nanti ada syarat dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada asalnya jika seorang lelaki menceraikan isterinya, dia berhak merujuk kembali sekalipun dia menceraikannya dengan talak 3. Kemudian Allah membatalkan hukum itu dengan firman-Nya, at-talaqu marratan. Jadi asal ceritanya kalau talak 3 pun suami boleh rujuk. Itu riwayat daripada Ibn Abbas tadi, ya. Sebab itu dia kata sekalipun cerai talak 3, dia boleh rujuk balik pada isteri dia. Tapi turun wahyu daripada Allah SWT menetapkan at-talaqu marratan, yakni talaq raj'i, iaitu talak raj'i ada 2 kali sahaja. 3 tak boleh dirujuk lagi. Maksudnya talak yang boleh suami rujuk kembali hanya ada 2 kali sahaja. Jadi oleh itu para ulama mengatakan bahawa suami memiliki 3 talak. Suami ni memang dia ada 3 kali boleh talak isteri dia. Dan talak yang ketiga adalah talak bain, yang selepas tu tak boleh rujuk. Itu last, jatuh yang ketiga dah tak boleh rujuk dah. Selesai tu, ya. Dan dia hanya boleh merujuk kembali dengan beberapa syarat yang akan diterangkan nanti. Nanti kita masuklah syarat-syarat dia macam mana, kan.
syarat sah talak. Nak syarat sah talak pun kena ada tidak, ya. Adakah orang tu kalau tengah ngigau kan, bangun tengah malam ngigau, ngigau dia, aku talak kau tu kat isteri dia. Adakah tu dia ambil kira atau tak, kan? Suami mestilah mempunyai syarat-syarat berikut supaya dia mempunyai hak talak dan membolehkan talak itu berlaku. Dia ada beberapa syarat yang ditetapkan. Pertamanya, akad nikah yang sabit berlaku. Akad nikah tu memang betul-betul berlaku lah, dah sah lah, ya. Talak bagi seorang lelaki terhadap seorang perempuan yang tidak dinikahi tidak jatuh. Syarat dia mesti berlaku pernikahan yang sah, yang cukup syarat lah, suami, isteri, wali, dua saksi, sirah, ijab kabul kena ada. Tu rukun nikah tu sempurna, maksud dia selesai tu, maka dia barulah dia ada kuasa dalam diri suami tu untuk kuasa talak tu datang terus pada dia, kan. Jadi sebab tu dia katakan tadi akad nikah yang sabit. Jadi talak seorang perempuan, talak seorang lelaki terhadap perempuan yang tak dinikahi ni tak jatuh. Dalam tunang-tunang kan, tengah tunang gaduh, aku talak engkau. Dalam tunang boleh sebut talak, tosan terus lah. Kalau nasihat saya lah, jangan teruskan perkahwinan kan. Kalau perkahwinan lagi jadi je. Kalau dalam tunang pasal gaduh je kan, payah. Talak juga tidak jatuh terhadap perempuan yang akan dinikahinya, sama ada talak itu menggunakan lafaz tanjis yang akan dilaksanakan terus, atau seperti dia berkata, aku ceraikan engkau, ataupun tergantung seperti dia berkata, jika aku kahwin dengan engkau, aku ceraikan engkau. Maksud dia macam ni. Maksud dia senang cerita kita faham, selagi tak ada ikatan nikah yang sabit, yang sah, kalau dia cakap macam mana pun tak akan jadi, kan. Sebelum akad nikah dia cakap kat bakal isteri dia, lepas ni aku sebut taklik ni, kata. Tapi sebelum nikah aku sebut taklik ni, lepas aku kahwin dengan kau ni, aku akan ceraikan kau. Tak jadi. Walaupun dalam bentuk taklik ni benda yang tergantung, bila berlaku situasi baru jatuh. Hukum di atas berpandukan firman Allah SWT, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Surah Al-Ahzab ayat 49. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu ingin boleh hitungkan masanya, ya. Jadi Allah kaitkan kesan talak dan hukum hakamnya dengan materinya akad nikah dulu. Iza nakahtum, bila kamu dah nikah baru jadi. Apabila kamu bernikah. Jadi sebelum nikah tak adalah. Sebelum nikah tak termasuk. Sebelum nikah tak termasuk dalam bab ni. Walaupun dia kata dia talak 3-4 kali ke, kan. Sudah akad nikah dia boleh cakap, dia boleh mesej, lepas kita nikah ni kau jatuh talak. Tak jadi juga. Tak jadi. Dia kena lafaz yang berlaku selepas akad yang sabit. Dalil daripada hadis ialah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud talak tidak berlaku sebelum akad nikah. Talak ni takkan berlaku sebelum akad nikah. Rasulullah SAW bersabda, la nadhra libni adama fi ma la yamlik, wa la itqa lahu fi ma la yamlik, wa la talaqa lahu fi ma la yamlik. Sabda Nabi, nazar seseorang tidak berlaku pada sesuatu yang tidak milikinya. Pembebasan hamba
oleh seseorang tidak berlaku pada hamba yang tak memilikinya. Dia pergi ke hamba orang ni, aku bebaskan kau, padahal bukan dia punya hamba, tak boleh lah. Kan? Talak seseorang tidak berlaku pada perempuan yang bukan isteri dia. Jumpa entah mana-mana buat, aku ceraikan kau, dia kata. Kan? Itu bukan isteri dia, tak akan berlaku. Okay. Itu yang pertama tadi, mesti kena akad nikah yang sabit. Yang keduanya, waras serta sempurna akalnya. Talak kanak-kanak, orang gila dan orang yang tidur tak pernah jatuh, maksudnya tak mengigau lagi kan. Dalilnya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an, rufi'al kalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidha wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Diangkat qalam, iaitu taklif, kewajipan pada 3 orang ni, 3 golongan ni. Iaitu daripada orang yang tidur sehingga dia tidur, kita tertidur. Tapi jangan plan memang saja nak tidur bangun maghrib. Itu tak jadi, ya. Kita tidur letih sangatlah hari ni. Letih sangat hari ni. Sebelum zuhur tu tidur tu tak sedar. Bangun-bangun orang kejut ingatkan zuhur, rupanya dah asar. Adakah dosa dia tertinggal zuhur tu? Tak dosa, tapi dia wajib qada. Ni yang masuk ni. Dia orang tidur hingga dia bangun. Ataupun orang yang pengsan, macam tu juga, orang pengsan tu masuk juga, sehingga dia sedar. Dan daripada kanak-kanak sehingga dia balik. Kanak-kanak sampailah umur dia balik, dia tak ada dosa. Tak ada dosa. Ya, kalau kanak-kanak nak datang tu lah. Kalau masjid ramai kot kanak-kanak malam bulan puasa ni, tarawih je. Tak apalah, kalau tak ada orang bising, bagi duduk luar tu kan. Taklah dia orang nak berlari ke. Jadi kita tutup lah, kita sembahyang sini kan. Suruh saya pun banyak budak-budak, tapi untuk tidakkan banyak dia orang pemain, so kita susunkanlah dia orang kat baris belakang, tapi diselangi dengan orang dewasa, baru dia kurang main. Kena ada lah seorang-seorang, 2 pakcik-pakcik semayang celah dia orang kan. Macam dia orang satu baris tu ada 10 orang, 3 seorang 4 seorang. Jadi budak takkan main bila ada orang besar kan? Sebab budak-budak dia tak ada dosa sampai dia balik. Dan daripada orang gila sehingga dia kembali berakal. Kalau dah kawan tu gila, dia di sini datang gila, dia lupa makan ubat dia, mula siang lupa makan ubat dia mula dah dia naik gila dia kan. Bila naik gila tu dia cakap macam-macam, dia ceraikan isteri dia lah, tapi memang dalam keadaan dia gila. Yang tu tak ambil dikira lah, ya? Tak ambil dikira. Okay. Orang yang terlupa dan orang yang tidak mengetahui makna kata-kata yang dituturkannya termasuk ke dalam 3 golongan yang disebut di atas. Tapi kalau jarang orang terlupa tak? Kan, kecuali kalau orang tu memang dia makan ubat ke, pening ke apa ke kan, ataupun dia tak faham apa cakap dia talak tu apa. Kan, sini semua orang faham. Dan kalau orang tu memang betul-betul tak faham, ataupun dia gunakan bahasa lain kan, tiba-tiba dia guna bahasa Tamil ke, bahasa India ke, kawan dia, kau cakap kat bini kau, ni cakap guna istilah bahasa Tamil. Dia ni apa benda, kawan dia tipu, ini maksudnya I love you dia tu, padahal aku ceraikan kau. Dia tak tahu, tak masuk dalam orang jatuhkan talak tadi, ya. Walau bagaimanapun, dakwaan bahawa dia lupa atau tidak tahu makna kata-kata tidak boleh diterima sehingga adanya bukti. Betul, kawan tu tak tahu bahasa Tamil, cerai tu apa. Dia ingat dia, yang kawan dia tipu pula kan. Kau cakap macam ni kat bini kau. Ini sebenarnya makna dia I love you. Dia pun cakap kat bini dia 2-3 kali. Bila kita bini dia dengar, apa pula? Bini dia bertanya kat kawan-kawan India pula. Dia kata, ini maksudnya awak, saya ceraikan awak, udah.
suami kena tipu kawan. Dan tu sebab tu dia kata sehingga ada bukti dan saksi yang menyokong dakwanya. Maknanya dia talak dia tak jatuh kalau dia tak tahu perkataan yang digunakan tadi tu. Okey. Talak bagi orang mabuk. Orang yang mabuk disebabkan ubat yang mesti digunakan dan dia mabuk selepas menggunakan atau dipaksa dengan ugutan supaya meminum minuman yang memabukkan atau sesuatu yang memabukkan dimasukkan ke dalam tubuhnya, hukumnya adalah sama dengan hukum kanak-kanak, hukum orang tertidur dan hukum orang lupa. Semuanya adalah yang sama, iaitu keuzuran. Kan? Kalau dah makan ubat sampai mamai tak sedar, boleh dikategorikan ni, kecuali dia ada pendapat kalau niat dia itu dia makan ubat dengan sebabkan ada orang kata saranan doktor, dah jumpa doktor bagi ubat ni, doktor kata ubat ni kalau makannya ngantuk, mamai dia panjang separuh hari, kawan tu pun makan, tapi untuk kesihatan dia tak termasuk. Kalau sekiranya dalam mamai tu dia jatuhkan talak, dia tak dikira. Tetapi jika mabuk itu dengan niat dan pilihannya sendiri tanpa sebarang keuzuran, contoh ambil dadah, sendiri yang ambil dadah, sendiri yang buat pilihan minum arak, bukan kena paksa, bukan keuzuran sakit, dia sendiri dalam kena dah ambil dadah tu, dalam orang kata dan tengah-tengah lalok tu dia keluar macam-macam, dia ceraikan bini dia lah apalah semua tu, maka hukumnya adalah sama seperti orang waras. Maksud dia jatuh talak. Sebab ambil isap dadah tu kenapa? Kau yang cari, sendiri yang cari, sendiri yang cari, pilihan dia sendiri. Jadi kalau dia mamai sekalipun, dia tetap kena, tetap jatuh talaknya. Bukan kata saya tak sedar, ataupun yang biasa saya dengar bila pasal kata datang, bukan Ustaz, saya macam lost control lah, kata saya macam tak sedar, saya cakap dia cakap betul, tapi saya tak ada niat pun nak jatuhkan talak tu. Saya sebut tu talak 3 lah. Dia kata tak ada. Itu awak sedar lah tu yang awak boleh cakap tu kan. Niat, tak niat, jatuh. 3 perkara Nabi sebut. 3 perkara Nabi sebut. Sekiranya dibuat main-main jatuh, dibuat sungguh-sungguh pun jadi. Nikah, talak dan rujuk. Itu yang kena jaga betul-betul tu Hukumnya sama seperti orang yang waras. Ia juga adalah hukuman kepadanya. Itu sebagai hukuman pada dia, pengajaran pada dia lah. Yang pisat dadah tu hampir menolak tu kenapa? Kan? Yang pergi ambil ubat-ubat yang terlarang tu kenapa? Kan? Orang minum ketung cawan, dia bantai sebotol. Mabuk lah, 1 jak dia balun. Memang titong lah kepala tu kan. Ini kerana orang yang mabuk adalah mukallaf. Dia mukallaf. Dia dikira mukallaf kerana apa? Dia bertanggungjawab atas apa perbuatan dia. Dan juga ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa kata-kata yang dilafazkan semasa mabuk seperti menuduh perempuan suci berzina dan lain-lain akan dikenakan tindakan. Sebab kategori mabuk dengan sengaja lah, maksudnya pilihan kita isap dadah ke, ia termasuk dalam kategori sengaja. Jadi kalau dia tengah mabuk tu, dia tengah khayal dadah tu, dia keluar kata dia talak isteri dia, maka jatuh walaupun dalam keadaan dia khayal.
kerana itu pilihan dia untuk dia memudaratkan diri sendiri. Dia pilih sendiri untuk khayal, dia pilih sendiri untuk mabuk, dia pilih sendiri minum. Berbeza dengan situasi tadi ya. Orang yang mabuk, orang yang khayal disebabkan ubat yang mesti digunakan dengan saranan doktor tadi. Biasanya kadang orang berlepas operate kan, kena bius tu memang bangun tak sedar apa kan, ataupun dia makan ubat apa kan untuk rehat, dia bangun-bangun tidur tu pening-pening, ataupun dia termakan dua kan, doktor suruh makan separuh ubat tu, dia makan sebiji, dia pening. Jadi yang tu tak diambil kira ya. Okey. Sekarang ni boleh faham ya yang tu ya. Ini tindakan orang mabuk. Dan yang ketiga, mempunyai kuasa memilih yang sempurna dan mencukupi. Dia ada kuasa, dia nak pilih ataupun tak. Talak yang dilafazkan secara paksa tidak jatuh. Talak paksaan hendaklah diambil kira syarat-syarat paksaan berikut. Dia kalau talak itu secara paksa, dia tak jatuh. Tapi kena ambil kira lah macam mana paksa, macam mana yang tak dikira jatuh tu. Iaitu pertama, paksaan yang berlaku tidak syar'i, tetapi paksaan itu berlaku secara syar'i, seperti suami memberikan mudarat kepada isteri lalu hakim memaksa suami menceraikan isterinya. Talak itu dilafazkan secara paksa, tetap jatuh. Okey. Suami dah banyak buat mudarat pada isteri, tapi dia tak nak lepaskan juga. Maka di situ dalam mahkamah hakim paksa kamu kena lafazkan talak pada isteri kamu. Kan? Itu paksa tu. Sebab dengan alasan syar'i untuk tidak memudaratkan si isteri tadi. Maka ketika itu jatuh. Suami pun aku ceraikan dia. Walaupun dia kena paksa. Tetap jatuh. Ya. Tetap jatuh. Sebab apa? Itu dah ada kesan mudarat pada isteri tadi tu. Kalau tak hakim ambil paksaan supaya dia ceraikan isteri tadi tu, isteri tu akan terus hidup dalam keadaan mudarat. Ya. Paksaan disertai dengan ugutan yang ditujukan terus kepada suami. Ya. Kena tengok ugutan macam mana. Ugutan tersebut dalam ugutan yang menyebabkan suami terdedah pada mudarat seperti dibunuh. Dah letak parang kat tengkuk suami. Dah ikat tangan, dah tak parang kat tengkuk. Kau cerai kau isteri kau sekarang, kata. Suami pun jatuh, aku talak isteri aku, dia kata kan. So yang ni tak jatuh. Sebab dia mudarat tu memberikan boleh memudaratkan diri dia sendiri tu. Itu untuk elakkan daripada mudarat berlaku pada diri dia. Sebab dia dipukul, dia potong anggota, ya. Pukul takat rotan sekali tak ada benda lah. Janganlah. Ini dipukul memang orang kata banyak katuk sampai darah-darah patah-patah ni. Itu kalau dia jatuhkan talak untuk isteri dia, tak jatuh, tak dikira ya. Bagi mereka yang mempunyai kedudukan dan dipandang mulia, pukulan yang kurang menyakitkan dan disekati dengan sedikit sekatan pun cukup memenuhi syarat ini. Jadi kalau macam kita ni, standard kita ni, ini kalau standard standard orang-orang atas sana, raja-raja, kalau orang rotan dia banyak kali pun, kalau dia jatuhkan ke, itu boleh kira dah. Dikira tak jatuh. Tapi kalau kita ni, kalau kena pukul, orang biasa ni, kalau kena pukul sampai patah keyuk tu, barulah dia ambil kira, ya. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu dulu. Nanti insya-Allah kita akan sambung semula, insya-Allah ya. Kita akan sambung semula kuliah kita. Mudah-mudahan kuliah kita tak orang kata tak terganggu sebab subuh. Bulan puasa pun boleh jalan. Kan dia kalau kuliah maghrib tu terpaksa tangguhlah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa ahsin bi akhlaqana wa nawwi bi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.